Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua kepada followers Little Abkhari, Facebook Little Abkhari. Apa khabar semua? Hari ini merupakan hari pertama untuk slot check-in Firdausi versi Ramadan. Jadi kebiasaannya setiap hari Ahad kita akan mengadakan sesi tazkirah, perkongsian ilmu, check-in Firdausi pada sebelah malam, jam 9 malam. Tapi bersempena dengan bulan puasa, bulan yang mulia ini, jadi kita tak nak mengganggu waktu malam anda semua, jadi kita mengawalkan, kita jadikan sesi tazkirah berbuka. Kita tukar sikit dia punya masa dia, format dia, kita jadikan sesi tazkirah sebelum berbuka. Masih lagi konsep yang sama, Cik Firdausi. Kita akan menjemput para ustaz asatidzah untuk berkongsi ilmu tentang apa sahaja yang dapat menjadikan panduan kepada kita dan juga kepada semua followers Facebook Little Abkhari. Jadi kepada yang sudah bersama ataupun sudah bersiaran bersama saya, sila share FB Live ini kerana kita ada satu topik yang sangat menarik, iaitu 5 perkara yang diabaikan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Jadi kepada para ibu bapa juga, perkara ini yang sangat penting anda boleh kongsikan bersama anak-anak anda. Jadi untuk check-in Firdausi pada hari ini bersama saya ialah Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Rizwan Muhammad Zahar, yang merupakan seorang penceramah bebas, guru Fardu Ain, guru Al-Quran, guru bahasa Arab juga, dan juga merupakan konsultan pelaburan emas ZJiwa Sendirian Berhad. Jadi Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Jadi alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Cikgu ada sihat ya? Alhamdulillah. Jadi petang ni dalam orang tengah sibuk-sibuk mencari ibadah di bazar Ramadan, kita sibuk-sibukkan diri untuk sesi majlis ilmu. Kita harap ada para ibu bapa dan juga penonton yang sambil-sambil menunggu waktu berbuka tu dapat meluangkan masa untuk bersama-sama kita untuk perkongsian ilmu pada petang ini. Jadi untuk tidak meninggalkan masa, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz untuk berkongsi apa perkara yang diabaikan oleh umat Islam. Ini kita takutkan, sedangkan bulan puasa itu merupakan bulan rahmat, bulan ibadah, bulan yang Allah lipat gandakan segala amalan, tapi kita sebagai umat Islam masih lagi terleka, terlalai. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada petang ini dapat menyedarkan kita daripada lamunan, mengingatkan kita kembali apa perkara supaya kita tak tertinggal atau kita tak abaikan perkara yang sangat-sangat penting pada bulan Ramadan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Cikgu Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Alif, ya, founder kepada Tadika Abkhari, ya. Dan alhamdulillah petang ini kita ada satu slot tazkirah Ramadan, ya. Kita sudah masuk hari yang ke-5, kalau tak salah hari ke-6, kali kelima hari ke-6, ya, dalam bulan Ramadan, ya. Dan tajuk pada petang ini dia simple saja, berkenaan dengan 5 perkara yang diabaikan oleh umat Islam dalam bulan Ramadan, yang mungkin ni kita nak panggil check and balance. Ada benda yang patutnya benda tu biasa sepatutnya dibuat, tapi umat Islam ni tinggalkan. Ni kita panggil bukan sahaja di Malaysia, barangkali mungkin di seluruh dunia. Ada yang perkara-perkara yang perlu dibuat dalam bulan Ramadan yang mana pahalanya sangat besar, manfaatnya sangat besar, tetapi ditinggalkan oleh umat Islam. Baik. Yang pertama sekali, ya, kita nak tengok apakah yang dikatakan antara perkara yang diabaikan oleh umat Islam di dalam bulan Ramadan. Yang pertama sekali kita lihat ialah berkenaan dengan niat. Okey. Orang kadang-kadang kata niat. Kenapa niat dilupakan? Baik. Kita makruf, ya, dalam bulan Ramadan ini biasanya pada awal malam yang pertama tu kita baca niat. Kita lafaz niat, ya. Kita berniat, dan biasanya ulama ada pandangan ulama mengatakan boleh baca niat ataupun boleh kita berniat untuk 1 bulan. Tak perlu kita nak renew hari-hari niat ni. Ya. Sebab dalam
dalam apa kalau kita lihat ada satu niat yang lafaz niat yang dikatakan untuk satu bulan ini ialah nawaitu sauma syahri ramadhan kullihi lillahi ta'ala. Sahaja apa ni, aku berniat puasa bulan Ramadan seluruhnya dalam satu bulan kerana Allah Taala. Baik, kita tengok balik berkenaan dengan niat. Niat dalam satu ibadah ni sangat penting, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam suatu hadis, ya, kalau kita lihat dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi, yang mana perawinya terlalu banyak, dan hadis ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imratin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu gesaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan niat. Ini sangat-sangat penting dalam suatu ibadah. Bila ibadah tak dilakukan dengan niat, maka ibadah tu tak jadi ibadah, dia akan jadi adat. Okey. Jadi niat penting. Macam tadi yang saya bagi tahu, tipikal orang kita ni biasanya dia akan niat untuk satu malam saja. Maknanya yang malam-malam lain kalau boleh dia tak nak niat. Baik. Kita tengok apa syarat-syarat niat. Yang pertama sekali kalau kita lihat niat ini, yang pertama sekali ialah syarat dia pertama sekali ialah al-jazam. Al-jazam maksudnya apa? Al-jazam ini ialah kita memastikan tanpa ragu-ragu. Maknanya sekarang ni kita nak puasa bulan Ramadan, maknanya niat kita betul-betul untuk puasa bulan Ramadan. Tak ada ragu-ragu dah. Bukan puasa kifarah, bukan puasa nazar, bukan puasa qada dan sebagainya, bukan. Kita jazam, maksudnya tanpa ragu-ragu bahawa niat kita untuk puasa bulan Ramadan. Baik, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua kena ta'yin. Maknanya penentuan jenis puasa. Kita tentukan bahawa ni puasa yang wajib, bukan puasa sunat yang kita buat. Jadi kena ingat. Itu yang kedua, ta'yin. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga syarat dia ialah at-tabiit. At-tabiit apa? At-tabiit ialah menetapkan niat pada malam hari. Maksudnya apa? Niat itu berlaku selepas tenggelamnya matahari. Maknanya selepas fardu maghrib dah boleh dah kita nak niat untuk puasa pada keesokan harinya, dan waktu lepas berbuka dah boleh dah. Ialah pada waktu bila? Pada ketika sebelum terbit fajar. Waktu maksudnya sebelum waktu subuh. Dalam masa sahur tu masih lagi boleh berniat. Cuma apa yang saya nak tekankan dekat sini ialah, ya, kita kalau boleh sebaiknya, okey, antara perkara yang patut kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, cuba kita berniat tiap hari. Walaupun ada pandangan ulama mengatakan boleh niat untuk satu bulan. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Apa Rasulullah sebut? Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Maknanya dia apa? Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Hadis ini hadis hasan, hadis sahih. Sekarang ni Dr. Cikgu Alif. Doktor pula. Cikgu Alif, ya. Sekarang ni kita bagi hadis ni kalau boleh semua hadis kena sahih lah. Sebab apa? Bahaya sangat-sangat. Sebab apa? Sekarang ni banyak sangat kita ni dimomokkan dengan hadis-hadis yang tak sahih. Itu yang bahaya kita ni. Kan? Kadang-kadang kita banyak sangat dimomokkan dengan hadis-hadis yang tak sahih, tapi dia kadang-kadang bila hadis yang kita panggil hadis maudhu', untuk fadilat amal mungkinlah boleh kita ada timbang tara lagi. Tapi kalau berkenaan dengan perkara-perkara yang syariat, jadi masalahnya itu ada sedikit masalah. Dan satu lagi sebenarnya bagi personal saya lah, hatta kalau katakanlah benda itu untuk fadilat amal, untuk pakai diri sendiri tak apa, tapi jangan sekali-kali kita sandarkan suatu hadis yang tak sahih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang ni yang antara yang termasyhur lah, sedikit perkongsian lah Cikgu Alif, ya. Sedikit perkongsian berkenaan dengan kita selalu dimomokkan dengan bacaan, kadang-kadang ustaz selalu cakap ada suatu doa yang disandarkan kepada Rasulullah yang dikatakan ini daripada hadis yang sahih, tapi itu bukan hadis sahih, berkenaan dengan doa Rajab Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa tu bagus, tak ada masalah. Siapa-siapa saya pun baca doa tu. Cuma bila kita berceramah, bila kita berkuliah dan bila kita
berinfo dengan manusia yang lain, yang kita menggazetkan bahawa doa itu datangnya daripada kalam Rasulullah, Hadis sahih. itu yang tak betul, yang itu yang bahaya. Jadi kadang-kadang ustaz-ustaz macam saya bukanlah antara orang yang terbaik, tapi kadang-kadang sebelum sesuatu kita nak berkuliah atau bertazkirah atau bertaufiah ni, kalau boleh buat rujukan sedikit, tengok balik hadis yang kita nak bagi tu sahih atau tidak sahih. Baik, kita sambung. Tapi maksudnya satu hadis yang daripada Hafsah radhiyallahu anhu, dia beritahu Rasulullah beritahu, maksudnya kalau untuk niat pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Jadi sekarang ini ada orang kata, maksudnya ustaz, kalau begitu tak bolehlah kita berniat untuk 1 bulan. Boleh, tak ada masalah. Dan saya pun galak untuk orang ya yang berpuasa pada bulan Ramadan ini berniat untuk 1 bulan, sebab takut-takut terlupa, sebab kita ni al-insan, daripada kalimat nasiah, pelupa. Jadi boleh kita baca nawaitu sauma syahri ramadhana kulli lillahi ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang terbaiknya kita renew ataupun kita baca ataupun kita niat bulan puasa kita pada setiap malam. Baik. Pandangan pada Imam Zufar dan Imam Malik mengatakan bahawa berniat sekali saja itu pun berpadaan, maksudnya cukup saja. Kerana apa? Contohnya dia bagi dia punya hujah, dia kata contoh kata kita solat. Kita solat fardu zuhur 4 rakaat. Betul. Jadi kita solat fardu zuhur 4 rakaat, takkanlah setiap kali rakaat itu kita renew kita punya niat solat. Tak perlu kan? Itu antara hujah bagi Imam Zufar dan Imam Malik. Dan ada juga yang berpendapat bahawa jumhur berpendapat sebaik-baiknya kita renew niat kita pada tiap malam. Kerana apa? Kerana puasa ini ibadah ni dipanggil ibadah mustaqil. Maknanya ibadah yang bersendirian. Kalau katakanlah kita berpuasa 29 hari, katakanlah hari pertama kita buat percentage ibadah kita katakanlah bagus 90%. Masuk hari kedua katakanlah dia kurang sikit 70%. Hari ketiga kurang lagi 60%. Maknanya masuk hari keempat dia jadi cantik mungkin 100%. Jadi bila kita renew kita punya niat tu, maknanya suatu benda yang sangat-sangat digalakkan oleh ulama untuk kita berniat pada setiap malam. Itu yang pertama. Maknanya kalau boleh, kalau boleh kan, pasal kadang-kadang kalau kita lihat dalam solat tarawih, imam habis saja solat dia akan cakap apa? Lafaz niat awaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Betul? Itu lafaz niat, belum niat. Niat dalam hati, dia lintasan saja. Itu baru lafaz. Kena ingat, beza lafaz dengan niat. Baik, yang itu yang pertama berkenaan dengan niat yang kadang-kadang selalu diabaikan oleh umat Islam di dalam bulan Ramadan. Dia kadang-kadang tu yang kedua, dia kadang-kadang tu takut bila tidur malam tu, esok pagi tu bangun-bangun tu dah cerah ataupun dah azan subuh. Itu yang dia takut lepas niat tu. Barangkali lah. Tadi saya peringatkan, niat tadi dia bermula ketika mana? Setelah terbenamnya matahari. Maknanya kalau rasa risau sangat, lepas saja buka tu terus niat. Terus niat. Kan? Kalau rasa-rasa apa, dia berbeza dengan kita puasa sunat. Kalau puasa sunat ni, katakanlah lepas subuh kita masih lagi tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, hatta sampai waktu nak masuk zuhur tu dia kata dia sambil lalu je. Sebab niat ni tak perlu pada ucapan, dia dalam hati. Dalam hati. Puasalah hari ni, puasa sunat Isnin lah hari ni contoh. Dia dah puasa dah. Maksudnya dia boleh teruskan. Jadi tak perlu nak ni. Cuma untuk untuk ibadah Ramadan ini dia berbeza sikit. Pasal apa? Dia ibadah yang khusus untuk bulan Ramadan. Okey, baik. Jadi saya berpesan kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama-sama saya dalam live FB pada petang ini, sila share live FB ini bersama rakan-rakan anda, bersama dengan rakan tetangga dan ahli keluarga sekiranya anda merasakan perkongsian pada hari ini sangat bermanfaat, dan juga kerana kita akan berkongsi tentang 5 perkara yang diabaikan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Dan juga sekiranya anda ada sebarang persoalan tentang bulan Ramadan, tentang puasa, tentang lafaz niat batal sah berpuasa ke apa segala, tentang bulan Ramadan, boleh tanya, sila tanya di ruang komen, boleh ajukan persoalan dan kita akan minta Al-Fadhil Ustaz untuk menjawabnya. Okey, baik, silakan Ustaz. Baik, kita masuk yang kedua. Perkara yang diabaikan dalam bulan Ramadan. Baik, ini saya rasa permulaan Ramadan ni saya rasa ramai yang buat lah.
Tapi bila dah masuk pertengahan, dah masuk akhir ni, saya rasa ramai yang akan tinggalkan benda ini. Apa dia? Yang ini kita panggil catchy sangat lah. Benda yang simple, iaitu sahur. Sahur. Kadang-kadang orang cakap, Allah Akbar Ustaz, saya tak payah sahur pun saya okey Ustaz. Ada kan? Ada yang cakap macam tu. Saya ni tak payah sahur pun saya boleh tahan Ustaz sampai waktu buka. Tak ada masalah pun Ustaz saya ni. Jadi sebenarnya sahur itu sebenarnya ada benda yang sangat-sangat hebat yang Rasulullah minta umat dia buat. Rasulullah sebut dalam satu hadis yang sahih. Rasulullah sebut apa? Tasahharu fa inna fis suhur barakah. Itu Rasulullah sebut. Maknanya dia apa? Rasulullah kata bersahurlah kamu, sesungguhnya pada suhur itu ada barakah. Apa maksud barakah dekat situ? Baik, kita tengok dekat sini. Sahur ni kalau kita tengok, ya, orang zaman sekarang ni, dia kadang-kadang dia tak menggalakkan anak-anaknya bangun untuk sahur. Pasal apa? Takut anak dia mengantuk. Kan? Anak dia mengantuk dan sebagainya. Kadang-kadang kalau takut nanti nak masuk waktu sekolah, dah terlampau bangun awal pagi sangat, nanti dekat sekolah mengantuk sebagainya. Itu satu kaedah yang salah. Sepatutnya kalau katakanlah nak bangun sahur, kita dah get ready malam tu tidur awal. Bangun sahur katakanlah pukul 4.30. Pasal apa? Yang terbaik sahur ini kita takhirkan, kita melambatkan waktu sahur. Tapi apakah keberkatan yang berada pada sahur itu? Yang pertama sekali kalau kita lihat ialah bila kita bangun pagi kita mandi. Mandi itu waktu pagi dia punya fresh dekat badan kita sangat-sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, apa yang kita dapat waktu kita bangun untuk sahur, kita katakanlah kita bangun pukul 4.30, dah siap mandi semua dekat-dekat pukul 5, takkan nak terus makan. Habis-habis tu kita akan masuk untuk tahajud. Itu peluang yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Bulan-bulan lain kalau nak bangun itu kena mujahadah lebih sikit. Kalau bulan Ramadan ni sahur ni kadang-kadang mungkin isteri kejutkan, mungkin suami kejutkan, mungkin anak-anak yang excited boleh kejutkan, betul? Tapi kalau bukan selain pada bulan Ramadan dia jadi macam kampung pusing ketuk bangun sahur. Mungkin ada sekarang ni kalau macam dekat negara-negara jiran kita di Indonesia, waktu sahur dia orang ketuk-ketuk gendang dan sebagainya untuk bangunkan orang sahur. Itu tapi kalau dekat asrama membangunkan, tapi yang penting kita nak apa? Ya. Dekat asrama sekolah tu pengawas dengan EJK terbiah tolong ketuk. Zaman sekolah dulu. Betul. Itu memang pengalaman masa dekat sekolah menengah. Kita berasrama macam tu lah. Maksudnya ada ketukan. Tapi kadang-kadang ada juga yang marah tu. Dia marah sekali dia nak tidur kan. Tapi kena kejut sahur. Baik. Jadi maknanya sekarang ni bila kita bersahur, waktu sahur tu kita dapat untuk tahajud. Itu yang the best part ialah kita dapat tahajud. Tahajud senang je. Sembahyang solat sunat 2 rakaat. Habis solat sunat 2 rakaat, okey, kita mengaji. Ingat, mengaji Al-Quran pada waktu sahur dengan mengaji Al-Quran pada waktu selain daripada sahur dia berbeza. Allah sebut dalam Quran, inna Quran a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna Quranal fajri kana mashhuda. Quran ni bila kita baca pada waktu fajar, maksudnya waktu sebelum waktu masuk waktu subuh ni, ya, itu dia menjadi syahid kepada kita. Syahid pada apa? Ingat, kita nanti bila di dalam alam barzakh, bila kita ditinggalkan oleh ahli keluarga kita, masuk dalam kubur, ya, tempat yang paling menakutkan sebelum kita pergi ke padang mahsyar ini ialah kubur. Kita lulus saja kubur, maknanya kita lulus kita punya agenda kita di padang mahsyar nanti. Itu kena ingat. Jadi bila berada di dalam kubur, apa amalan yang paling terbaik untuk kita bagi shield kita, untuk defend kita, untuk jadi security kita di dalam kubur ialah baca Al-Quran, perisai bacaan Al-Quran sebelum terbitnya waktu fajar. Itu yang paling penting sangat-sangat. Pasal apa? Pada ketika itu bila kita ada amalan-amalan lain, kita ada amalan apa? Amalan puasa, amalan sedekah, amalan itu, amalan ini semua dihalau oleh para malaikat. Tapi ketika mana bacaan Al-Quran ini kita baca pada ketika waktu sahur, waktu sebelum terbit fajar, dia akan jadi perisai yang sangat-sangat kuat ketika mana mungkar dan nakir datang berjumpa dengan kita, ya, nak membuat perhitungan dengan kita, maka kita dapat perisai daripada Al-Quran. Okey, Al-Quran kata ini orang yang baca aku ketika sebelum waktu subuh. Jadi itu antara keberkatan yang Nabi minta kita bangun untuk sahur. Baik. Dan untuk seterusnya, selepas daripada itu barulah kita makan sahur. Baik. Rasulullah SAW dia bersahur. Baik. Dia kadang-kadang macam ni. Untuk makan sahur ni,
kalau boleh ikut sunnah Nabi. Itu yang terbaik lah. Ya, kadang-kadang orang dia kata, Ustaz, saya bangun sahur Ustaz. Itu dah bagus lah. Baik, bangun sahur makan apa? Saya kalau bangun sahur Ustaz, biasanya makanan saya nasi kongkong si 2 pinggan Ustaz. Okey, lauk dia ayam bakar, ayam percik, ayam kari lah, udang masak merah. Kena komplit Ustaz. Kalau tak komplit Ustaz, dia tak boleh tahan sampai petang. Masya Allah, itu dah tak ikut sunnah. Sahur tu dah bagus. Tapi bila dia makan dengan makanan yang banyak, sampai 2-3 pinggan, kononnya dengan makan banyak itu boleh tahan sampai ke petang, itu saya rasa itu sesuatu benda yang tak betul. Tak betul dari segi apa, kalau kita lihat, dia makanlah banyak mana pun, dan saya rasa lah, ikut ni pengalaman saya lah, atas daripada diri saya lah. Kalau makan banyak waktu sahur ni, dia cepat lapar sebenarnya. Betul tak Cikgu Alif? Okay, macam mana Cikgu Alif punya pandangan? Dia nak proses banyak tu kan. Biasanya lah. Dia biasanya, dia tak sampai pukul 2-3, pukul 12 tu dia dah macam, dia dah lapar kalau makan banyak. Tapi kalau ikut pada kaedah yang Rasulullah ajar, okey, Rasulullah dia bersahur sekurang-kurangnya dengan tamar. Maksudnya dengan kurma kering. Okey, itu cukup. Biji. Okey, katalah Ustaz, sebiji tak cukup Ustaz. Okey, tak apa, ambil lah sunnah, ambil 3 biji. Kalau rasa Ustaz, kurma saja pun tak cukup Ustaz, saya nak lebih lagi. Nak makan nasi sikit, boleh, jamahlah sedikit. Maknanya, jangan terlampau kenyang. Sekadar sahaja. Dan kalau untuk orang yang semangat nak bangun, makan sahur. Tapi kalau untuk orang yang tak semangat nak bangun sahur, nak makan sahur, apa dia buat? Sekurang-kurangnya tolong teguk air putih ataupun air suam, air masak, seteguk, sekurang-kurangnya niat untuk kita bersahur, niat kerana Allah Ta'ala nak ambil keberkatan. Dapat pahala sahur. Itu antaranya yang terbaik. Jadi maksudnya galakan bersahur ini galakan yang sangat-sangat disarankan oleh dengan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham kan bahasa Arab, tasahharu tu maksud itu sebenarnya fa'il amar, maksud disuruh, tapi tak adalah jadi wajib. Okey, dia tak jadi wajib, dia sunat sahaja. Maknanya kalau laku dapat keberkatan dan dapat pahala, tapi kalau tak lakukan tak dapat apa. Jadi kena tahu kadang-kadang dalam bahasa Arab ni dia banyak ada fa'il amar. Fa'il amar itu mungkin diterjemahkan ataupun dimaknakan dengan sunat. Kadang-kadang ada diterjemahkan ataupun dimaknakan dengan perkara yang perlu, wajib. Macam kita tengok dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Solatlah kamu, itu fa'il amar, suruhan. Jadi kena solat. Jadi ada dalam bahasa Arab ini kena belajarlah. Kadang-kadang ada setengah orang dikata ulama tafsiran ini begini ni macam mana dia ambil? Ulama yang buat pentafsiran dan sebagainya, mereka ini orang yang pakar dalam bahasa Arab, dalam balaghah, dalam qawaid, okey, dalam ilmu uslub mantik dan sebagainya. Jadi dia tahu bagaimana nak menterjemahkan suatu ayat dalam hadis ataupun dalam Al-Quran. Itu yang kedua, yang paling penting yang kita kena lihat, iaitu berkenaan dengan sahur. Jadi galakkan kalau boleh anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa. Ya. Puan Ana ni founder Little Up Qori ni dikata terlampau kenyang akan menyebabkan mengantuk. Ya, betul. Dia masalah dia sahur ni kalau terlampau kenyang, dia takut subuh tu tak jadi. Dia subuh tu nanti dia tak solat nanti. Itu kebiasaannya macam itulah. Anak-anak ni bila dah makan banyak, biasanya dia makan dalam pukul apa? Katakanlah dalam pukul 5.40, 5.30, habis 5.40, subuh dalam katakanlah pukul 5.59, 5.58 macam tu. Dia dah apa? Dia dah tertidur, nak bangun subuh dah tak apa. Tak boleh. Susah sikit ya. Jadi cuba galakkan susah sikit. Galakkan anak-anak bersahur, dapatkan tamar. Itu yang paling penting. Baik, kalau boleh itu yang kedua yang kita nak. Ya. Kalau boleh saya tanya Ustaz sikit, macam ada orang mengaitkan perintah berpuasa ni macam perintah solat. Maksudnya untuk ni dalam konteks anak-anak lah. Maksudnya solat tu diajarkan pada umur 7 tahun dan sekiranya 10 tahun meninggalkan solat maka boleh dirotan. Apakah dia boleh di-apply konsep yang sama dalam puasa? Maknanya anak-anak kecil ni umur 7 tahun kita ajar puasa, dan umur 10 tahun tu kalau tinggal puasa perlu dirotan. Dan dalam konteks macam bangun sahur tu pula macam mana? Kalau macam umur yang terlalu awal 4, 5, 6 tahun tu, kalau boleh Ustaz kongsikan pandangan dari segi pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kaedah
pengajaran kita terhadap anak-anak kita, solat dengan puasa dia ada beza sedikit. Ya. Kalau macam solat memang telah telah tu statement daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ketika mana umur 7 tahun, 8 tahun, kalau lebih daripada umur 9 10 tahun dia kena dirotan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk puasa ni, galakan itu ada, tapi tak adalah macam kita kena rotan mereka bila 7 tahun tak puasa, tak larat dan sebagainya, kena rotan sebagainya. Tidak, itu bukan kaedah dia. Jadi dalam Islam ini, okey, puasa ini sebenarnya suatu perkara, suatu ibadah yang wajib, ya, tapi dia punya kewajipan itu ada tasamuh dia di dalam Islam ini. Dia ada tasamuh. Tasamuh dari segi apa? Kalau katakanlah anak-anak yang kecil, kadang-kadang kita faham, ibu-ibu, bapa-bapa ni, dia nak menggalakkan anaknya puasa. Umur 7 tahun, umur 6 tahun, bila nak berpuasa, ya, dia paksa anak dia daripada pagi sampai ke petang. Sedangkan budak tu tengah hari dah lepek. Dah tak bermaya dah. Pernah ada suatu kes kan? Pernah kita tengok ada satu kes anak dia sampai bila check dengan doktor, mungkin sebab apa, dia bila berpuasa ni ada efek dengan kesihatan dalam badan. Ada setengah kanak-kanak dia jenis yang dia punya, kita panggil blood, dia panggil apa, darah ataupun kualiti darah dia tu dia akan cepat turun bila dia tidak dapat makanan. Betul. Disebabkan oleh itu dia akan jadi dizzy, dia akan jadi pening, dia akan jadi nak muntah dan sebagainya. Jadi kalau nampak dalam keadaan macam tu, janganlah paksa sampai waktu maghrib. Betul. Kita boleh bagi dia buka. Jadi bagi dia kelonggaran sedikit. At least kurang-kurangnya dia ada pengalaman untuk berpuasa. Berbeza dengan orang yang kanak-kanak yang dah berumur 14-15 tahun. Yang kalau tak berpuasa, Cikgu Alif, rotannya memang okey. Jadi sekarang kita kalau yang itu bukan setakat rotan tu kan, maksudnya peringatan yang keras kena diberilah kepada kanak-kanak. Betul, bukan kanak-kanak lah, tu dah dewasa lah. Maknanya sekarang untuk anak-anak, ya, kalau di dalam Islam dia ada tasamuh sedikit untuk mereka yang belajar, tetapi jangan dibiarkan tak sampai tak puasa langsung. Itu pun tak boleh juga. Kurang-kurangnya bangunkan dia sahur, kan? Bangunkan dia sahur. Okey, katakanlah cakap dengan anak, adik boleh puasa agak-agak hari ni sampai pukul berapa? Boleh tahan tak? Sampai pukul 1 tahan tak? Mak boleh tahan lagi. Okey, cuba tahan lagi. Kemudian besok, kalau katakanlah hari ni sampai pukul 12, besok cuba sampai pukul 1. Jadi dia ada kaedah sedikit lama-lama kanak-kanak tu sampai satu tahap. Saya rasa kalau ikut pengalaman saya dengan anak-anak saya sendiri pun, bila satu tahap, bila dia tak berpuasa dia rasa bersalah. Yang itu yang kita nak terapkan dalam anak-anak sebenarnya. Bila dia tak melakukan ibadah puasa itu dengan baik, dia rasa sangat bersalah dan sangat rugi. Yang itu yang kita nak terapkan. Berbeza dengan solat. Itu pasal dalam bulan Ramadan ini, solat itu wajib. Maknanya sekarang ni kadang-kadang ibu-ibu dan bapa-bapa dia lebihkan kepada puasa, solat anak dia tak jaga. Itu masalah. Benda yang kita panggil kalau ikut ranking dia ataupun tertib dia, solat yang pertama, kemudian baru berpuasa. Jadi yang tertib yang pertama, solat itu kalau tak dijaga, maknanya puasa lah macam mana pun tak jadi apa juga. Betul? Cikgu Alif. Jadi itu yang kaedah yang dibawa oleh Islam berkenaan dengan kita nak mengajar anak-anak untuk berpuasa. Macam kami di Tadika Little Uphory, puasa ni Ustaz, kita memang sediakan sarapan dan juga makan tengah hari, tapi kita maklumkan kepada ibu bapa, sekiranya anak mereka berpuasa ataupun berniat puasa pada hari itu, maklumkan kepada kita supaya kita boleh mengasingkanlah waktu sarapan dan waktu tengah hari. Dan alhamdulillah kebiasaannya waktu sarapan tu kalau tanya semua akan jawab puasa. Dengan confident. Dan walaupun waktu tengah hari tu ramai yang kecundang lah, tapi waktu sarapan tu bila maksudnya pagi-pagi datang sekolah dengan semangat tu, tidak ada yang berkata dia tidak puasa. Sedangkan dia alhamdulillah kebanyakannya yang 5-6 tahun lah, yang 4 tahun tu kadang-kadang dia umur masih agak muda, tapi 5-6 tahun tu dia tengok kawan-kawan lain puasa, dia pun akan kata puasa. Sedangkan kat rumah tu dia dah makan dah kan, tapi dekat depan kawan-kawan tu dia akan jadi orang kata dorongan rakan sebaya ni akan menjadikan mereka lebih semangat untuk menjalani ibadah puasa. Ya, betul. Okey, silakan Ustaz. Dia alaikum bil jamaah, maksudnya macam Cikgu Alif ni di pengalaman banyak dalam Little Uphory
jadi maksudnya itu kena share tu dengan penonton-penonton bagaimana nak kita nak tackle anak-anak ni untuk mereka Betul. Tapi betul macam yang Cikgu Ali bagi tahu tadi, bila dia dalam satu kelompok ni, dia semangat dia lain. Pasal kita ni kena duduk dalam satu kelompok orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh, maknanya nak tak nak dia akan jadi, kita akan ikut aliran tu dengan yang baik. Baik, Cikgu Alif, kita sambung untuk yang ketiga. Silakan. Untuk yang ketiga, berkenaan dengan amalan yang diabaikan oleh umat Islam, ya, yang diabaikan oleh umat Islam di dalam bulan Ramadan. Apa dia? Yang ketiga ialah baik. Ini pun satu amalan yang selalu dibuat, tapi dalam bulan Ramadan ini benda ni saya rasa macam kurang di-highlightkan oleh ustaz-ustaz. Apa dia? Berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah sebut, ingat selawat kepada Rasulullah ini suatu ibadah. Dan ibadah ini, ibadah yang dimulakan oleh Allah sendiri. Allah sendiri berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat balik dalam satu ayat Al-Quran, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini selalu disebut oleh khatib ketika khutbah Jumaat. Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah sebut, berselawatlah kamu, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu orang-orang yang beriman tu berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat ini dikatakan suatu perkara ataupun amalan yang sangat-sangat dituntut di dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Kita kena lihat. Ingat, dalam bulan Ramadan, bila kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, antara amalan yang paling mudah untuk kita mendapat keberkatan dan mendapat pahala. Saya ambil suatu artikel, ya, yang disebut di dalam kitab satu artikel, ya, yang disebut di dalam suatu kitab yang dibahaskan berkenaan dengan kelebihan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Kitab yang diambil daripada kitab Sa'adatud Darain oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya. Disebut dalam dibacakan dalam dalam satu artikel dalam bahasa Arab. Dia bagi tahu apa? Wa qala al-alamah asy-Syekh Syihabuddin Qalyubi Asy-Syafi'i fi muqaddimah salawatuhu ba'da dhikrihi 'idda ahadits fi fadl as-salati 'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fawaiduha ba'da bilhamdalillah wa tafdil fa hiya ashal at-ta'at wa aqrabiha ila al-mulk al-jalil wa hiya maqbulah min kulli ahadin fi kulli halah wa min al-mukhlis fiha wa kadha min al-mar'i biha 'ala al-asl al-aqwal. Artikel ini bagi tahu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dia sebut dalam kitab ini, dia kata apa? Dan berkata al-alamah Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi Asy-Syafi'i dalam muqaddimah selawatnya, dia berkata berkenaan dengan hadis tentang keutamaan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini dia bagi tahu adalah ketaatan yang paling mudah dan paling ringkas. Digunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat itu diterima dari siapa pun dalam keadaan apa juga, baik orang yang ikhlas atau orang yang baik itu, orang yang riak membaca menurut pendapat paling sahih ialah kuat. Dia makna macam ni. Selawat ini, okey, kalau kita lihat, kalau kita buat amalan suatu amalan yang lain, katalah saya bagi contoh, katakanlah kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita kena tumpu bacaan ibadah Al-Quran kita tu dengan sebenar-benarnya. Tak boleh nak sambil lewa baca Al-Quran, tak boleh. Hatta kalau kita baca Al-Quran sekalipun ataupun kita dengar bacaan Al-Quran, kita dikendaki untuk diam. Tak boleh bercakap, untuk menghormati bacaan Al-Quran. Itu pasal kadang-kadang ada setengah orang, bila dia nak bercakap, ya, bila ada bacaan Al-Quran mungkin di TV ataupun di radio, ya, biasanya dia akan tutup. Bukan maksud tutup tu dia tak suka bacaan Al-Quran tu, tidak. Maknanya dia tutup tu pasal apa? Dia nak berborak, nak bercakap. Jadi kena tutup bacaan Al-Quran tu untuk menghormati, tidak jadi sampai tidak menghormati ataupun kurang adab kepada bacaan Al-Quran yang dibacakan mungkin di TV ataupun di radio. Tetapi dengan selawat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia ada kaedah dia, bila mana kita baca dengan sambil lewa. Maknanya bukanlah kita baca beria. Sekarang ni bukan apa, kita nak galakkan orang muda banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham sekarang ni Cikgu Alif, dekat FB sekarang ni banyak orang main game, betul? Gamers yang buat online gamers ni.
Kita makruf, diorang ni sebenarnya cari duit. Okey, diorang sebenarnya cari pendapatan melalui main game dan sebagainya. Why not? Ni galakan kita nak. Kenapa tidak dalam tengah main game tu kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, kadang-kadang saya tanya Cikgu Alif lah, kalau kita main game dengan berselawat, kita tumpu game ke kita tumpu selawat? Dia tanya Cikgu Alif lah. Kebiasaannya lah. Susah. Biasanya kalau orang main game ni dia akan tumpuk game. Betul. Tapi dalam masa dia main game, dia berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung diterima. Nampak tak? Itu kaedah ketaatan terhadap Allah sangat-sangat mudah. Walaupun dalam keadaan kita tak terlampau, kita tak fokus dengan selawat, kita fokus main game, tapi kita berselawat, dapat juga pahala. Tapi rasa-rasa kalau kita main game kemudian apa dia? Ini ilmu baru. Katakanlah kita main game, kita main game, lepas tu kita baca Al-Quran. Katakanlah dia seorang yang hafaz Al-Quran 30 juzuk. Main game baca Al-Quran. Rasa-rasa dapat tak dia punya pahala bacaan Al-Quran? Pasal apa? Bila dia tak tumpu pada bacaan Al-Quran tu, dia tak dapat apa-apa. Jadi dia dapat pada game. Tapi dengan bersalawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even dia main game sekalipun, masih lagi diterima ibadahnya. Nampak tak? Dan kita kena ingat satu benda yang paling hebat ketika mana kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah apa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ada suatu hadis, dia salawat ni banyak. Dia selawat kepada Rasulullah ni banyak, dan antara selawat yang antara satu hadis yang sahih, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ruwaifah Al-Ansari, disebut apa? Disebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab minka yawmal qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Masya-Allah, Cikgu Alif. Hebat tak hebat? Antara selawat wajabat lahu syafa'ah. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maqdal muqarraba minka yawmal qiyamah. Nanti saya sharekan ya dekat apa ni, dekat Cikgu Alif berkenaan dengan hadis ini dan amalan. Hadis ni sangat pendek. Bacaan selawat pun sangat pendek. Bukan macam selawat Ibrahimiyah, selawat Tafrijiyah, selawat Syifa panjang. Selawat dia sangat-sangat pendek. Apa dia? Saya ulang sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Itu saja selawat dia. Dan Rasulullah beritahu apa? Siapa-siapa yang baca benda apa ni, selawat ini sekali, wajabat lahu syafa'ah. Masya-Allah. Bila kita wajib bagi kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak ke mana, apa lagi kehebatan yang kita dapat, apa lagi keuntungan yang kita nak lagi. Kan? Dengan syafaat yang Rasulullah bagi, insya-Allah kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat mudah. Dan kita boleh juga amal banyak lagi selawat-selawat yang lain. Kita boleh baca selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah ni selawat yang kita baca setiap kali kita tasyahud akhir. Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhir selawat. Itu pun antara selawat terbaik. Selawat yang paling simple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali pun boleh juga, tak ada masalah. Selagi kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting dalam bulan Ramadan, maknanya pada ketika inilah bergandanya pahala. Walaupun kita dalam bulan Ramadan ni mungkin sambil-sambil kita dah tak ada nak buat ibadah, ada benda lain yang kita buat. Mungkin kita ada setengah, kalau katakanlah orang yang bermain saham, dia akan selalu tengok PC dia tu kan, sambil-sambil tengok saham naik turun tu boleh berselawat. Mungkin ada ibu-ibu yang kadang-kadang suka sangat tengok tengok drama-drama ya. Kita tak nafikan, bukanlah dalam bulan Ramadan tu 24 jam ibadat, 24 jam nak mengaji Al-Quran. Kita faham kadang-kadang nak tengok TV juga. Tapi apa kata kalau kita lah tengok TV tu, sambil-sambil tengok TV tu kita berselawat, dapat pahala. Tengok TV dapat keuntungan dunia, dan berselawat kita dapat keuntungan akhirat yang cantik dalam bulan Ramadan. Itu antara itu yang ketiga lah perkara yang selalunya diabaikan oleh umat Islam ketika di dalam bulan Ramadan, iaitu berselawat. Selawat yang Ustaz sebut tadi tu, nanti mohon Ustaz kongsikan selawat tu. Manakala selawat itu pendek, jadi insyaAllah kami cadang nak masukkan selawat tu dalam silibus
kafar tadika kami. Untuk maklumat Ustaz dan tuan-tuan puan-puan penonton, tadika Litatul Aqhari kita ada buat modul kafar kelas fardu ain untuk pelajar tadika. Kita ada asas fiqh, asas tauhid, akhlak dan juga sirah Nabi. Jadi selawat-selawat begini amat sesuai, lagi yang pendek-pendek, doa yang pendek-pendek. Jadi kita boleh masukkan dalam silibus untuk supaya pelajar boleh hafal dan boleh ingat dan jadikan amalan. Betul Ustaz kata tadi, yang amalan tu sangat besar ganjarannya. Jadi bila kita dah masuk dalam silibus, bila anak-anak dibaca, bila balik rumah dia boleh kongsi dengan mak ayah dia pula. Jadi ini maknanya secara tak langsung mak ayah akan dapat manfaat juga daripada perkongsian ilmu dan juga selawat ni Ustaz. Dan dalam masa yang sama, kepada tuan-tuan puan-puan, sila share live FB ini kepada rakan-rakan Facebook anda, dan juga sekiranya ada sebarang persoalan apa juga persoalan tentang ibadah Ramadan, puasa, boleh titipkan soalan anda di ruangan komen. Okay, silakan Ustaz. Saya nak kongsi sikit ni, ada komen ada komen daripada Puan Ana. Wujudkan bi'ah solehah, persekitaran yang baik terlebih dahulu, sahur bersama, berbuka bersama, bertarawih bersama anak-anak, supaya mereka dapat merasakan keindahan, keseronokan beribadah itu. Ya betul, itu antara yang terbaik lah, kena wujudkan bi'ah salihah lah. Bila dah wujudkan bi'ah salihah itu, ya maknanya itulah saya kata, bila kita berada dalam satu kelompok yang baik, ya insyaAllah secara tak langsung orang yang berada dalam kelompok itu dia akan jadi orang-orang yang baik. Jadi kena buat amalan, kena kita panggil mumarasah, kena buat latihan selalu untuk anak-anak. Dia sebenarnya tak semestinya pada anak-anak, pada diri kita sendiri. Kan? Kadang-kadang bila tak buat, sekarang ni contoh macam apa, bila ada, katakanlah kita di suatu tempat penempatan kita, bila tak ada kelompok-kelompok yang nak menggalakkan program-program macam bersahur ataupun program solat sunat tarawih ataupun iftar bersama. Jadi benda-benda macam ni bila tak ada kelompok-kelompok yang nak ke depan untuk menggalakkan benda ni, bi'ah ini, jadi dia akan jadi matilah. Jadi kalau kita duduk dalam family kita, kalau kita tak kuat, dia takkan jadi apa-apa lah. Tapi kalau Ustaz perasan bermula kita sambung untuk yang kalau Ustaz perasan bermula PKP tahun lepas, bila mana semua keluarga kena lockdown, duduk di rumah, jadi semua mak ayah, terutamanya kaum bapa lah, bersungguh-sungguh untuk belajar balik, ulang kaji balik solat tarawih, takbir raya, khutbah raya dan sebagainya. Jadi ni satu benda yang sangat bagus sebenarnya, hikmah di sebalik PKP ni. Jadi kaum bapa ni, anak-anak lelaki pun disuruh supaya ingat balik macam mana nak tarawih, Bilal tarawih, jadi imam tarawih di rumah. Jadi suasana di rumah tu dah kembali hidup semula. Kalau tak mak ayah pergi tarawih, anak-anak tinggal kat rumah. Yang ni. Okey, teruskan kepada poin yang seterusnya Ustaz, silakan. Baik, untuk yang seterusnya ini antara yang poin yang sangat penting juga. Okey, poin yang keempat, okey, iaitu istighfar. Istighfar maknanya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, okey, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ada suatu ayat Quran, Allah sebut dalam ayat Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah sebut kat situ, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam Al-Quran, ya, dalam surah Az-Zumar, Allah sebut apa? Jangan, la taqnatu, jangan kamu berputus asa mir rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam bulan Ramadan ini kita digalakkan kalau boleh sebaik-baiknya banyakkan istighfar. Istighfar ni maknanya apa? Istighfar ni kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ada banyak. Paling-paling tidak pun bacalah astaghfirullahal azim. Itu untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar macam mana Ustaz nak buat? Dosa-dosa besar tidak boleh kena berazam, ya, untuk tidak melakukan lagi, ya, bertaubat nasuha, dan yang terbaik kita lakukan solat sunat taubah 2 rakaat. Itu untuk dosa besar. Tapi untuk dosa-dosa kita yang lain, ini kaedah dia bagaimana? Sekurang-kurangnya kita istighfar astaghfirullahal azim. Dan yang sebaik-baiknya kita baca apa? Kita baca Sayyidul Istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Itu antara segala istighfar yang terbaik yang patut kita baca. Baik. Dalam bulan Ramadan kita digalakkan untuk pohon keampunan daripada Allah SWT. Kerana apa? Kerana ada suatu hadis yang Rasulullah sebut, hadis sahih, ya. Rasulullah sebut apa? Daripada an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallah azza wa jal alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tadhillu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Suatu hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sebut apa? Atakum Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, yang mana Allah wajibkan, fardukan ke atas kamu semua untuk berpuasa. Kemudian apa? Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan kepada kamu ini pintu langit. Apa makna pintu langit? Maknanya syurga tu dibuka, keampunan dibuka. Okey, Allah tunggu munajat kita terhadap dia untuk pohon keampunan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika inilah dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bagi tahu apa? Wa tughliq fihi abwabul jahim. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Dalam bulan Ramadan pintu neraka tak ada. Allah tutup. Kemudian syaitan pula juga dibelenggu. Allah bagi tahu, lillahi fi lailatun khairun min alfi syahr, dan bagi Allah itu pada bulan Ramadan ini ada suatu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairah faqad hurim. Siapa yang terhalang dapat kebaikannya, maka sungguh dia terhalang. Okey, baik, kita balik kepada permohonan ampun kepada Allah dalam bulan Ramadan, ya. Itqum minan nar, ini maksudnya terlepas daripada daripada api neraka ini berlaku pada satu malam Ramadan sehinggalah akhir bulan Ramadan. Baik, saya ulang sekali lagi. Ya. Ikut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, okey, pengampunan ataupun dicabutkan nama kita daripada api neraka ini, ya. Maksudnya kita ni kadang-kadang mungkin nama kita ni dah terletak ataupun dah di listing dan ditampal dekat pintu neraka. Tercalon. Ini memang dah termaktub. Okey, memang dah termaktub, memang ada nama-nama kita yang termaktub diletakkan di pintu neraka. Cikgu Alif, kita makruf. Kita ni bukanlah orang yang layak untuk masuk syurga Allah. Kan? Macam mana suatu syair, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Kita ni memanglah tak layak nak masuk syurga Allah. Tapi wala aqwa, kita pun tak berdaya nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak kita ni husnuzan lah dengan Allah, minta dengan Allah biar kita ni masuk syurga Allah tanpa masuk neraka. Itu yang kena niat. Kena husnuzan, sangka baiklah dengan Allah dalam masa yang sama. Okey, kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang dan dapatkan bonus-bonus amalan. Macam tadi kita kena banyakkan selawat. Dan kemudian dalam bulan Ramadan ini banyakkan minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Pasal nama-nama kita ni kadang-kadang mungkin ada tersenarai dekat pintu-pintu api neraka, dan pada bulan Ramadan inilah kita minta dengan Allah supaya nama kita ini dicabut, terkeluar daripada pintu-pintu masuk ke dalam api neraka, maksud listing. Orang yang masuk neraka ni kita minta dengan Allah kita dikeluarkan dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan lain, okey, dalam bulan lain kita istighfar juga minta, tapi dalam bulan Ramadan ini digalakkan sangat. Itu pasal ada ini sedikit perkongsian lah. Kadang-kadang dulu pun saya pun baca juga hadis ni, tapi bila kita kaji balik berkenaan dengan, pernah tak kita dengar hadis awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Okey, maksudnya kalau pertama sekali bulan awal bulan awal Ramadan itu dipanggil rahmat. Kedua pertengahan Ramadan itu dia dipanggil pengampunan. Kemudian akhir bulan Ramadan itu tercabutnya kita daripada siksaan api neraka. Sebenarnya kalau ikut yang dibelajar balik ataupun kita kaji balik, sebenarnya hadis tu hadis tak sahih. Hadis tu bukan hadis sahih.
Tapi ramai ustaz-ustaz kadang-kadang disandarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun dah salah. Kalau kita tengok hadis yang sahih ini, maknanya berlaku itqu minan nar itu bukan sekadar untuk pada akhir Ramadan, tidak. Daripada awal Ramadan sampailah akhir Ramadan, peluang kita untuk minta pengampunan kepada Allah sangat-sangat besar. Cikgu Alif, sedikitlah perkongsian dalam satu hadis. Juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya peluang tu dah dibuka daripada awal Ramadan lagi. Bukannya di hujung Ramadan, di awal-awal Ramadan. Daripada awal Ramadan. Maknanya macam kalau lepas SPM tu nak minta borang Ramadan tu dah buka dah. Contohnya lepas SPM tu nak minta borang UPU tu dah buka tarikh tu, awal-awal pun dah boleh apply dah. Jangan tunggu hujung baru apply, awal-awal dah boleh apply lah maknanya. Betul. Okey. Betul. Ini satu ilmu baru. Maknanya sekarang ni rahmat, pengampunan, itqu minan nar tu daripada awal sampailah akhir memang berlaku tiap-tiap malam. Tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan benda tu berlaku. Jadi kita ni minta pengampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsikan kepada Cikgu Alif dan juga untuk viewer ataupun penonton-penonton sekalian, ya. Saya nak bawa satu cerita daripada hadis sahih, ya, hadis Muslim berkenaan dengan Rasulullah pernah berbual ataupun berinteraksi dengan sahabat-sahabat dia. Rasulullah pernah tanya kepada sahabat-sahabat dia, kamu tahu tak bagaimana keseronokan ataupun kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana hamba-hambanya datang bermunajat mohon keampunan, mohon diampunkan segala dosa dia. Jawab sahabat-sahabat tak tahu macam mana keadaan, bagaimanakah perasaan ataupun kegembiraan Allah tu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah bagi tahu, Rasulullah buat satu kronologi. Rasulullah kata, cuba kamu bayangkan ketika mana ada seorang musafir yang bermusafir di padang pasir, ya. Dekat Malaysia tak ada padang pasir dah, Cikgu Alif. Kan? Ini maknanya contoh, Rasulullah buat contoh yang ketika mana Rasulullah berada di Mekah dan Madinah. Bila seorang musafir bermusafir di padang pasir, ya, dalam keadaan dia membawa seekor unta yang mana di atas unta itu dipenuhi dengan bekalan makanan, bekalan pakaian dan bekalan keperluan lah untuk dia bermusafir. Jadi dalam dia bermusafir, dalam perjalanan itu, ketika mana dalam perjalanan, larilah unta dia yang membawa segala keperluan dia. Yang mana keperluan dia berada di atas unta, unta itu lari daripada tuannya yang bermusafir. Jadi dalam keadaan itu Rasulullah kata, kamu bayangkan bagaimanakah sedihnya, susah hatinya, sakit hatinya, bagaimana dia rasa macam hiba sangat bila keperluan yang berada di atas unta tu dah dibawa lari oleh unta. Sedihnya. Jadi selepas 2-3 hari, ya, dalam keadaan dia berada dalam padang pasir, di tengah padang pasir yang kering kontang, tak ada apa-apa, nak makan minum tak ada, dan akhirnya dibalikkan balik unta itu kepada dia, ya. Jadi bila unta tu balik kepada dia, dia punya gembira dengan hadirnya balik unta itu kepada dia, sampai dia berkata, ya Allah, engkau hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Sampai begitu. Maknanya bukan maksud dia syirik kepada Allah, tidak. Tapi dia berkata begitu, ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Maknanya dia sampai dia berkata begitu kerana keseronokan. Dia dapat balik bekalan dia ataupun unta dia yang dipenuhi dengan keperluan yang sehari-harian untuk dia bermusafir. Maknanya seronok. Tapi bila Rasulullah tanya kepada para sahabat, seronok tak musafir ini? Seronok ya Rasulullah. Rasulullah bagi tahu, kalau kamu rasa musafir, orang yang musafir itu dah sangat seronok dengan kehadiran unta yang dipenuhi dengan bekalan, Allah Subhanahu Wa Taala lebih seronok lagi daripada ahli musafir itu terhadap apabila kamu semua ini bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rasa bangga, rasa seronok lebih daripada musafir yang dapat balik unta yang dipenuhi dengan bekalan makanan dan keperluan untuk seorang musafir. Masya-Allah. Ini yang kita kata, ya, janganlah kita jangan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita rasa berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Ingat, masuk syurga tadi kita tahu pertama antaranya kita dapat melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, antara asbab kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ingat, antara golongan yang Allah tak bagi rahmat Allah ialah apa dia? Orang yang dipanggil sebagai orang mujahir. Ya,
Orang yang mujahir ini antara orang yang tidak dapat syafaat, tak dapat rahmat daripada Allah SWT. Siapa orang mujahir ni? Orang mujahir ini orang yang dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa-dosa pada Allah, dosa kecil, dosa besar, biasanya dosa besar lah. Tetapi dan dalam keadaan pada masa yang sama, Allah tutup aib dia, tetapi dia dengan sewenang-wenangnya membuka keaiban dia. Yang ini yang bahaya. Maknanya kalau katalah kita ni dulu jahat, kita ni dulu ahli maksiat, kita ni kita panggil apa ni, kita ni ahli-ahli dosa. Tapi bila kita dah berubah jadi baik, kita jumpa dengan orang, tak perlu nak cerita, kau tahu tak aku ni dulu pembunuh bersiri 99 orang punya bunuhan. Tak perlu nak rasa hebat dengan kita bunuh orang. Aku ni dulu tiap-tiap malam pergi kelab, mabuk, setakat minum arak tu, apa jenama arak, bagi tahu je aku boleh cakap dengan kau. Rasa dia macam mana, tak perlu nak bagi tahu. Dulu aku ni perogol bersiri, tak perlu nak bagi tahu. Allah dah tutup aib kita. Kenapa kita nak buka aib? Jadi bila kita buka aib, maknanya kita ni tak masuk dalam golongan yang diberikan oleh Allah SWT rahmat. Jadi kalau Allah tak beri rahmat, macam mana kita nak dapat syurga Allah SWT? Jadi maknanya sekarang ni dalam bulan Ramadan, tolong ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, tolong cari pengampunan pada Allah, solat malam, tahajud, minta ampun dengan Allah. Ya, kalau kita start daripada malam yang pertama sampailah malam yang ke-29, tak perlu tunggu Lailatul Qadar. Maknanya kalau kita dah latih daripada malam pertama, kita dah tahajud, kita buat solat sunat taubat, istighfar, maknanya sampai 10 malam terakhir tu dia dah jadi biasa. Confirm dapat Lailatul Qadar. InsyaAllah. Kita kena doa lah minta Lailatul Qadar. Pasal apa-apa semua kena minta dengan Allah SWT. Itu. Jadi itu yang keempat berkaitan dengan perkara yang diabaikan di dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang ada juga Cikgu Alim, orang tanya kenapa tak masukkan bab sedekah, kenapa tak masukkan bab bacaan Al-Quran. Saya kata itu amalan yang biasa diamalkan. Betul Cikgu Alim? Kalau sedekah ini memang sangat digalakkan dalam bulan Ramadan. Orang akan buat. Memang rasa-rasanya tak diabaikan lah bab-bab sedekah, bab-bab baca Al-Quran. Tapi perkara-perkara yang kita senaraikan tadi, daripada yang pertama sampai yang keempat ni, setakat ni saya rasa benda tu agak, kita panggil agak pelik sedikit. Kenapa nak kena selawat banyak? Kenapa nak kena minta pengampunan? Kenapa nak kena itu? Kenapa nak kena niat kena tiap-tiap hari? Jadi itu yang kita rasa macam selalu dipinggirkan. Baik. Yang terakhir. Ya, betul. Baik. Kita masuk yang terakhir. Yang terakhir ialah, yang ini pun satu juga. Ini antara benda yang sangat-sangat ditinggalkan oleh umat Islam, ya. Ketika apa? Doa ketika hendak berbuka puasa. Baik. Doa hendak ketika berbuka puasa. Ini sangat-sangat diabaikan. Baik. Kalau kita lihat dari suatu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sebut apa? Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil, kemudian was-saim hatta yuftir wa da'watul mazlum. 3 doa ni yang Rasulullah kata tidak akan ditolak doa dia. Yang pertama sekali, ya, al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian was-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kemudian apa dia? Kemudian da'watul mazlum, doa orang yang terkena zalim. Kemudian ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, lis-saim 'inda iftarihi da'wah mustajabah. Maknanya bagi orang yang berpuasa ni, ketika mana dia hendak berbuka puasa tu, ada doa yang sangat-sangat mustajab. Isu sekarang ni dalam bulan Ramadan, ini antara amalan saya rasa banyak orang tinggal. Sangat-sangat banyak orang tinggal. Kalau kita lihat apa ni kita panggil typical orang Arab ataupun adat orang Arab, dia 10 minit sebelum nak berbuka tu, dia dah siap-siap dah. Dia siap dengan zikir, dia siap, yang paling penting dia siap dengan doa. Bagi dia 10 minit sebelum nak berbuka tu, dia dah rasa nampak macam syurga tu dah terbuka dah dekat dia. Dia dah nampak neraka tu memang dah tertutup rapat. Dia dah nampak langit tu dah terbuka untuk dia. Tapi kita masalah orang dekat Malaysia ni, 10 minit yang terakhir tu dekat mana kita berada? Cikgu Ali boleh jawab tak? Yang jawapan yang paling tepat sekali kita kat mana 10 minit terakhir kebiasaannya? Dekat bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. 10 minit yang terakhir dia cari lagi makanan dekat bazar Ramadan, betul? Itu kalau yang dekat luar. Okey, yang dekat luar. Yang dekat dalam rumah tak kisahlah mak ke, ayah ke, anak-anak ke,
dia duduk tonton drama, betul? Tonton drama, anak-anak dah tengok Doraemon, dah tengok Shinchan, kan? Dah tengok Hagimaru. Jadi macam mana tu? Kemudian yang si bapa ni mungkinlah sibuk duk tengok Facebook. Bukan tak boleh tengok Facebook, boleh. Tapi duk tengok Facebook 10 minit terakhir tu, tengok Facebook, dah tengok IG, kan? Duk tengok perkara-perkara yang lara. Jadi sedangkan 10 minit yang terakhir itulah sangat waktu yang sangat-sangat kita panggil doa yang sangat mustajab. Tu pasal saya sebenarnya kalau dekat penempatan perumahan saya ni sebab saya diamanahkan untuk jadi imam, kemudian untuk mengetuai program-program Ramadan. Jadi saya bagi cadangan, saya kata macam ni, boleh tak untuk buka puasa, kita buka puasa dekat surau, tapi bukan bawa makanan berat-berat, tidak. Kita kata kita cuma bawa tamar, bawa buah, itu saja dengan air. Pasal apa? Sebab saya bagi tahu, kalau tak pergi, kalau duduk dekat rumah, macam itulah adat dia akan jadi tak baca doa. Jadi apa yang kita buat, bila kita dekat surau tu 20 minit, biasanya kita ambil pukul 7 kita orang dah turun. Jadi dalam 7-5 minit tu kita start, apa yang kami buat, kami akan baca maksurat. Ni Cikgu Alif tahulah, ni masa kita sekolah-sekolah menengah dulu kan. Kita baca maksurat petang apa semua kan. Kita baca maksurat dulu. Kemudian doa dalam maksurat tu sangat-sangat bagus. Kita doa. Dia minta pengampunan daripada Allah, minta keberkatan, minta redha, apa semua kan. Dalam maksurat tu suatu susunan zikir yang disusun oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna. Sangat-sangat bagus. Ini antara amalan-amalan yang dilakukan untuk dulu macam masa kita lah, pelajar-pelajar sekolah menengah agama, inilah antara amalan yang kita lakukan. Dan dia punya, kita tahu keberkatannya sangat-sangat luar biasa, hebat. Jadi saya syorkan kepada jemaah saya dekat sini, dekat penempatan saya kata why not, kenapa tidak kita buat benda ni. Saya galakkan untuk masyarakat yang di kawasan perumahan saya ni datang, dia nak bukan kata tak bagi berbuka puasa dengan keluarga, boleh. Kita datang sini, buka azan saja, kita makan kurma sebiji 2, mungkin makan buah sikit, minum air. Yang paling penting kita dapat fardu maghrib berjemaah. Orang yang tak pergi surau, orang yang tak pergi tak pergi masjid, mungkin dekat rumah saya rasa persen orang yang nak solat berjemaah maghrib ni sangat-sangat susah. Ini pengalaman diri. Bukan saya tak cakap pada orang lain. Pengalaman diri saya sendiri. Kalau sebelum ni bulan Ramadan, kalau kita berbuka di rumah nak jemaah dengan anak isteri kadang-kadang susah kan. Yang ni dah kena makan lebih. Yang ni kan kita nak solat dulu kan, dia kata nak makan dulu. Betul. Jadi cara yang terbaik, saya pun bagi cadangan kepada jemaah, saya kata apa salahnya kita datang surau, solat, kita buka puasa sama-sama, tamar saja. Sebelum tu kita baca kita baca maksurat dan kita baca doa. Maksudnya kita dapat amalan yang selalu ditinggalkan oleh orang dalam bulan Ramadan. Jadi kaedah macam mana? Kaedahnya kita berduduk dalam kelompok macam tadilah, kita nak bi'ah hasanah kan, kita nak bi'ah yang baik. Jadi maknanya kena ada suatu mujahadah, buat suatu program. Jadi benda ni berlaku hari-hari Cikgu Alif dekat penempatan saya lah. Jadi saya galakkan untuk tempat-tempat yang lain tu, kalau katakanlah, saya rasa masjid-masjid ada buat. Masjid-masjid ada buat, cuma kalau harap cadangan kepada pihak-pihak masjid, program-program sebelum berbuka tu, galakkan doa secara berjemaah. Dan antara doa yang digalakkan oleh para alim ulama, antara doa yang digalakkan oleh para alim ulama ketika mana untuk iftar, sebelum iftar, waktu yang dakwah mustajab, ketika mana doa yang sangat mustajab. Apa doa dia? Doa ni saya rasa semua hafal. Kalau tak hafal Cikgu Alif, saya tak tahu nak cakap lah, mungkin suruh anak-anak yang belajar dekat Little Abqari ni, ajarlah dekat orang yang tak tahu doa. Doa yang sangat simpel. Apa doa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah Cikgu Alif? Sangat-sangat mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Itu antara doa yang disyorkan oleh para alim ulama, yang sangat-sangat dituntut ketika mana kita nak, sebelum kita iftar, dalam waktu singkat itu kita minta kebaikan kita di dunia, dan juga kita minta kebaikan di akhirat. Itu yang paling penting. Ini antara doa yang biasanya kalau kita buat umrah, kita buat haji, ketika mana tawaf tu selepas daripada rukun yamani, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi maknanya tolong amalkan doa sebelum iftar. Maknanya jangan sebelum iftar tu kita buat perkara-perkara yang selain daripada berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kerana itulah waktu yang sangat-sangat mustajab yang Allah ruangkan kepada kita, dan pada ketika itulah langit terbuka luas, mintalah dengan Allah apa sahaja, pasti wa qala rabbukumuni astajib lakum, Allah sebut, ya, mintalah apa-apa padaku, aku akan mustajabkan, aku akan terima doa kamu, tapi dengan syarat cari masa yang terbaik, ya, cari masa yang terbaik, dan masa yang terbaik untuk kita berdoa untuk dapat mustajab itu ialah ketika sebelum kita berbuka iftar dalam bulan Ramadan. Baik. Cikgu Alif. Jadi itu yang yang dapat kita senaraikan 5 perkara lah yang diabaikan oleh Islam untuk di dalam bulan Ramadan ini. Dia sebenarnya bukannya diabaikan, tapi ilmunya pun tak ada. Kadang tak tahu pun rupanya waktu ni sebenarnya waktu mustajab untuk berdoa. Jadi alhamdulillah dengan perkongsian hari ini daripada yang berbahagia ustaz, kita para penonton tuan-tuan dan puan, kita dah sama-sama dapat perkongsian yang sangat bagus, kita dapat ilmu yang baru, dapat info-info yang berkaitan tentang bulan Ramadan ni. Kita masih lagi peringkat awal Ramadan ni, masih sempat lagi kita nak upgrade amal ibadah kita yang mana tertinggal, yang mana terabai sebelum ni, yang boleh kita kemas kini. Jadi saya pun sangat suka dengan poin yang ustaz kongsikan tadi, maknanya pintu langit terbuka tu, pintu syurga, pintu taubat tu terbuka tu bukannya di hujung-hujung Ramadan, tapi sebenarnya di awal Ramadan lagi sudah terbuka. Jadi ni sepatutnya sebagai umat Islam kita merebut peluang ini, merebut untuk memohon keampunan daripada Allah SWT. Saya terbayang bila tuan sebut tu, ustaz sebut tu, kalau macam sebelum ni sale hari raya ni di hujung-hujung bulan Ramadan ni, sale orang kata dekat Jalan Tar sana tu kan, 10 hari terakhir jualan lelong. Tapi ada syarikat ni dia buka sale daripada awal Ramadan. Bila syarikat gedung ni dia buka je sale awal Ramadan, orang pun berbondong-bondong, berlari-lari, bukan berlari lah, maksudnya queue panjang, nak merebut peluang, nak membeli barang-barang sale ni. Macam tu dah kalau boleh saya ibaratkan, sepatutnya kita bila ada peluang tu, ada ruang tu, kita rebut. Macam mana orang boleh pergi kejar kat gedung pakaian tu daripada 1 Ramadan tu, semua berebut, queue panjang, walaupun jaga SOP pun memang sanggup beratur panjang. Jadi kita pun dengan perkongsian ustaz hari ni, sepatutnya daripada 1 Ramadan ni kita pun berlumba-lumba memohon keampunan daripada Allah SWT, yang mana kita pun kita pun sedarilah kita ni, sebab kata ustaz tadi, nama kita pun dah tertepek dekat waiting list di pintu syurga, di pintu neraka tu kan. Jadi di bulan Ramadan ni lah kita boleh memohon doa supaya Allah cabutkan senarai nama-nama kita di pintu itu. Jadi terima kasih ustaz atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi saya untuk sebagai penutup, kalau boleh ustaz rumuskan ataupun pesanan terakhir ustaz kepada para penonton Facebook Lita Al-Bukhari, dan para penonton pun masih boleh lagi untuk share live FB ini kepada rakan-rakan Facebook anda, masih tidak terlewat lagi, ataupun sekiranya sudah habis live pun anda masih boleh lagi berkongsi ataupun menyaksikan recorded live ini untuk kita revise balik apa-apa poin-poin, doa-doa, selawat-selawat yang kita perlu bacakan. Jadi untuk akhirnya silakan ustaz sebagai akhir kata kepada semua penonton pada hari ini. Baik, untuk khulasah ni pada petang ini, ya, yang paling penting sebenarnya kita minta, dengan Allah, ya, dalam bulan Ramadan ini, ya, kita tak tahu kehidupan kita untuk yang akan datang macam mana. Kerana apa? Pasal bulan Ramadan ini kelebihannya sangat-sangat besar. Antara sebab kelebihan Ramadan ini ialah kita kena ingat unzilat fihil Quran. Allah turunkan padanya, ya, Al-Quran. Jadi itu pasal Ramadan jadi sangat-sangat berkat. Dan kita nak dapat manfaat di dalam bulan Ramadan ini, kita nak buat ibadah, kita nak buat perkara-perkara yang baik, kita nak buat benda-benda yang benda-benda yang kebajikan dan sebagainya, ya. Yang paling penting kita kena selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita berniat nak buat baik, nak buat itu, nak buat ini. Hatta katakanlah kita minta, kita niat kita nak tarawih 29 hari ni tak pernah miss langsung, ya. Tapi kalau kita lihat balik sejarah kita yang lama-lama dalam bulan Ramadan, rupanya ada juga termiss, ada juga tertinggal kita dalam tarawih. Kita juga mungkin kita tak cukup bacaan Al-Quran kita, mungkin kita punya solat sunat pun tak jaga dengan betul, solat fardu pun tak jaga dengan betul. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita kena banyak mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah bantu kita. Ini paling penting.
minta dengan Allah bantu kita untuk kita dapat mengerjakan ibadah dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sangat baik dan Allah redha dan Allah suka dengan amalan yang kita lakukan. Sebab apa? Kalau tanpa bantuan daripada Allah, tanpa pertolongan daripada Allah SWT, kita tak mampu nak solat tarawih 29 hari tiap-tiap malam, tak mampu. Cikgu Alif, dia tak mampu. Nak puasa dalam keadaan yang baik pun tak mampu. Kan? Nak menghindarkan kita daripada lihat perkara-perkara dosa dalam 29 bulan Ramadan, kalau Allah tak bantu pun kita tak mampu. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah bantu kami ni ya Allah dalam bulan Ramadan ni 1442 Hijrah ni 2021 ni, minta dengan Allah bantu kita untuk kita dapat beramal dengan solid amalan yang Allah kehendaki, yang mana disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah ajar, yang Allah suka kita buat, dan kita minta Allah bantu kita. Kadang-kadang kita nak bangun solat tahajud pun, mungkin malam pertama, malam kedua, malam ketiga kita boleh bangun. Langsung masuk malam keempat, malam kelima kita dah low battery. Bila dah low battery, angkat tangan, munajat dengan Allah, minta dengan Allah, ya Allah bantulah ya Allah aku ni, ya Allah bangun balik tahajud ya Allah. Ya Allah bantu aku ya Allah untuk aku solat tarawih balik dengan semangat ya Allah. Minta dengan Allah, ya Allah aku ni bagi aku semangat untuk bersedekah, mengaji Al-Quran dan sebagainya. Jadi bantuan daripada Allah sangat-sangat kita dambakan dan kita harapkan. Jadi jangan sombong dengan Allah, itu paling penting. Jangan sombong dengan Allah. Minta dengan Allah senantiasa biar kita ni kita dapat buat yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Kalau katakanlah inilah Ramadan yang terakhir, maknanya kita dapat buat yang terbaik untuk Ramadan kita yang terakhir, insya-Allah. Cikgu Alif. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsiannya, dan terima kasih, mudah-mudahan dapat dijadikan panduan kepada semua penonton di Little Up-Khori, dan jadikan sebagai kita untuk bekalan untuk panduan kita untuk terus pecut untuk untuk mendapat pahala yang berlipat kali ganda dan juga ruang-ruang pengampunan daripada Allah SWT. Jadi untuk akhirnya, boleh kalau saya nak mohon kepada Ustaz Ridwan untuk akhiri dengan bacaan doa. Boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Saya sudahi dengan qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.